Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai PBD. Okey. Adakah perekrutan wajib? Tidak wajib? Ha. Tapi sebelum itu, mari kita tengok kenapa PBD ini penting. Okey. Kenapa PBD penting? Kerana PBD ini boleh mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, mengetahui keberkesanan pengajaran, merancang dan mengubah sesuai kaedah pengajar dan mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Ini yang paling penting lah. Jika murid itu tidak menguasai apa yang guru kena lakukan, adakah terus mengajar ke tajuk seterusnya atau kita kena buat sesuatu untuk membantu murid tersebut supaya murid sepatutnya mencapai TP yang sepatutnya murid boleh capai. Okey. Kemudian mari kita tengok apakah yang dikatakan sebagai pertimbangan profesional. Okey, kita tengok di sini pertimbangan profesional merupakan satu keputusan berkaitan pembelajaran murid dibuat oleh guru secara beretika. Itu perkataan yang penting, beretika menggunakan pengetahuan, kemahiran, pengalaman berdasarkan SP dan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajaran. Data, dari mana kita dapat data? Semestinya lah data itu kita perolehi dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Di mana kita meletakkan data tersebut? Ataukah kita simpan di dalam minda kita saja dari bulan 1 dan bulan 5 baru kita merekod? Atau data itu yang kita akan catatkan di mana-mana sahaja yang memudahkan guru untuk, maksudnya kita boleh nampak perkembangan murid daripada catatan data kita tersebut. Dan pada saya memang kalau difikirkan secara rasional, data harus dicatat. Data harus dicatat untuk melihat perkembangan. Dan yang paling penting, data ini merupakan salah satu elemen untuk pertimbangan profesional. Okey, mari kita tengok. Okey. Bagaimana kita sebagai guru merekod dan membuat catatan PBD. Kita boleh sekarang ni bermuhasabah. Macam mana kita selama ini merekod? Adakah kita merasakan PBD ini sangat penting? Adakah macam penting sangatlah PBD ni? Adakah kita membuat pentaksiran secara adil dan seksama kepada semua murid? Adakah kita menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran agar sesuai dengan arus keupayaan murid? Serta adakah kita pernah memaklumkan kepada murid aspek yang hendak kita taksir? Ataupun kita pernah menyatakan kepada murid, okey kelas, hari ini cikgu akan mentaksir TP1, TP2. Pernahkah kita macam secara serius berkata begitu di dalam kelas kepada murid-murid kita? Okey. Dan sebenarnya SP SKPMG 24 ini sangat berkait rapat dengan PBD. Maksudnya PBD ini bukanlah satu perkara yang terpisah daripada standard 4. Kalau kita perhatikan dalam ada 6 aspek ni, ada 3 aspek yang paling jelas yang menunjukkan di sana bahawa PBD merupakan salah satu elemen di dalam standard 4. Kalau kita tengok sebagai guru, sebagai perancang, menentukan kaedah pentaksiran. Itu ada perkataan di sana. 10% dah markah untuk guru sebagai perancang ni. Kemudian 4.5, kita nampak lagi di sana menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Dan 4.6, kita nampak di sini aktiviti secara kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif. Semua ini ada kait mengait dengan PBD. Jadi maksudnya sebenarnya standard 4 ini memang boleh dijadikan sebagai pengukur atau untuk dijadikan sebagai buku, kitab untuk kita sebagai guru meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dan bagaimana kita meningkatkan kualiti pentaksiran kita agar markah atau TP yang kita berikan itu adalah profesional dan berkualiti. Okey. Jadi ini rasanya telah dibincangkan terlalu lama sudah ya. Apakah yang dikatakan sebagai PBD? PBD ini kita ada laksanakan secara formatif, sumatif. Formatif apa? Mentaksir perkembangan untuk pembelajaran. Mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran secara berterusan. Ini memang selalu kita laksanakan di dalam kelas.
Sumatif mentaksir perkembangan tentang pelajaran pada suatu akhir tempo atau tajuk. Maksudnya sumatif ini lebih kepada menjurus kepada keseluruhan tajuk, topik ataupun ujian-ujian yang terlaksanakan, peperiksaan, dan formatif ini dia sepanjang PDP kita. Itulah sebenarnya pentaksiran bilik darjah. Kita nampak ada formatif dan sumatif. Okey, dan kemudian apa? Sekali lagi saya ulang, apa objektif PBD? Merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid. Okey, ini adalah contoh-contoh kaedah pentaksiran. Kita ada lisan, pemerhatian dan tulisan. Maksudnya kalau suasana PDPR sekarang, kita boleh, sebenarnya tidak ada masalah. Kita boleh tengok dalam Telegram kalau kita guna Telegram, kalau kita gunakan aplikasi Google Meet. Maksudnya semua ini boleh digunakan walau dalam apa cara sekalipun. Sama ada kita mengajar secara bersua muka, kita mengajar secara PDPR. Seperti yang sekarang lah. Ketiga-tiga aspek ini boleh digunakan. Okay. So, kita boleh tengok balik bagaimana pengamalan PBD kita di sekolah. Adakah secara serius? Adakah kita macam, PBD ini satu perkara yang sangat penting, diambil berat di sekolah kita. Kita boleh tengok balik. Sejauh mana PBD ini ada satu perkara yang menjadi satu agenda yang penting, macam kita betul-betul ingin melaksanakan PBD sebab kita mau tengok perkembangan murid kita. Sejauh mana kefahaman murid kita. Okey. Ini adalah contoh-contoh kaedah pentaksiran PBD yang telah digunakan sepanjang PDPR yang saya telah ambil, saya ingat saya bulan, mungkin dalam bulan 2 hari itu sebenarnya. Maksudnya ini adalah hasil soal selidik ya, yang mana guru-guru sebenarnya memang sangat mengetahui bagaimana melaksanakan pentaksiran. Cuma sejauh mana pentaksiran itu dilaksanakan dengan secara berjiwa. Ini contoh-contoh penulisan, rakaman suara, macam-macam. Memang bermacam-macam boleh kita laksanakan. Nampak tulisan jelas. Memang jelas. Dan cara perikutan juga macam-macam juga. Okey, kalau maksud kita merekod, alhamdulillah. Kalau kita tidak rekod, kita simpan di mana? Dan memang tidak ada cara perikutan yang ditetapkan oleh BPJ, tidak ada. Tapi bagaimana kita menyimpan data tersebut? Bagaimana? Itulah persoalannya sekarang. Okay. Dan sejauh mana di SKP itu kita jadikan sebagai satu perkara wajib dijadikan panduan utama. Kerana jika kita tidak menggunakan DSKP, bagaimana mungkin kita memahami TP1 apa, TP2 apa, TP3 apa, TP4 apa, 5 apa, 6 apa. Kerana semua itu berada dalam DSKP dan kita harus memahami DSKP tersebut. Okey, seperti yang saya katakan tadi bahawa pentaksiran ini, PBD ini ada terletak di dalam aspek 4.1, menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai, menentukan kaedah pentaksiran. Nampak jelas di situ menentukan kaedah pentaksiran. Dan sebenarnya kenapa saya bercerita tentang penyediaan RPH di sini? Kerana di dalam RPH itu kita akan sudah boleh menunjukkan aras pentaksiran yang kita ingin laksanakan di dalam kelas. Sebab itu, walaupun dalam suasana PDPR, RPH semestinya wajib ditulis kerana itu perancangan kita. Itu adalah perancangan kita. Sekurang-kurangnya kita tulis apa SK, SP, objektif, KK dan aktiviti. Itu yang paling penting dan refleksilah 4, 1, 2, 5 perkara. 5 perkara yang penting. Dan kalau sekolah TS, terpulang mau pilih model ABCD kah, ABC kah, atau model lain-lain yang akan guru tahu. Dan sejauh mana penulisan OPKK ini telah dikuasai sebenarnya oleh rakan-rakan guru dan atau rakan-rakan guru serius untuk menguasai penulisan OPKK kerana OPKK ini memang akan menggambarkan apa yang berlaku di dalam kelas kita. Apa pentaksiran yang kita lakukan dalam kelas kita? Apa aktiviti yang kita lakukan dalam kelas kita? Tahap kognitif mana yang kita ingin uji murid pada hari tersebut? Maksudnya TP mana? TP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
Ini contohnya yang bukan untuk saya ulas panjang kerana ini sudah kita ulas secara detail untuk OPKK sebelum ini. Okey. So kita tinggalkan ini ya. Kita teruskan kepada ciri utama PBD. Ini memanglah menilai muridnya sendiri kan. Ini yang saya ingin tekankan pada hari ini, bersistem. Adakah selama ini kita punya PBD bersistem di sekolah? Ataupun di kalangan ketua panitia bersama ahli panitia? Adakah kita melaksanakan PBD ini dengan bersistem? Maksudnya, adakah kita merancang PDP itu mestilah? Adakah kita menentukan instrumen? Atau mungkin guru-guru bersediakan instrumen sendiri? Adakah guru melaksanakan PBD dan PDP dan pentaksiran? Adakah guru-guru merekod, menganalisis, mengambil tindakan susulan dan melapor? Ini yang akan kita tengok. Bersistem. Sangat penting. Bersistem. Adakah bersistem? Dan mari kita tengok di sini bagaimana PBD itu boleh dijamin kualitinya. Mestilah ada berlaku penyelarasan. Dari mana penyelarasan itu? Mungkin turun daripada PK1 kepada ketua panitia. Pemantauan. Siapa yang melaksanakan pemantauan? Mungkin PK1 dan ketua panitia, dan lebih afdal adalah ketua panitia lah sebenarnya. Sebab ketua panitia lebih mengetahui subjek tersebut. Pementoran. Siapa yang lebih afdal melaksanakan pementoran? Semestinya lah ketua panitia dengan ahli panitia. Dan pengesanan. Semua ini boleh berlaku di dalam kita punya postmortem. Kita boleh lihat di mana kelemahan dan kekuatan murid-murid kita, di mana yang harus kita tingkatkan kalau kita betul-betul melaksanakan PBD. Okey, mari kita tengok tanggungjawab pihak sekolah dalam pelaksanaan PBD. Tanggungjawab pengetua, guru besar, penekanan pentadbiran. Memahami konsep, memimpin dan membimbing guru, mengeluarkan arahan. Maksudnya arahan dikeluarkan di peringkat sekolah bagi pelaksanaan PBD, mempengerusikan mesyuarat penyelarasan PBD, memantau pelaksanaan PBD, mengeluarkan arahan pelaporan pelaksanaan PBD, mengeluarkan arahan membuat intervensi sebagai tindakan susulan ke atas murid jika perlu. Okey, ini ketua panitia. Apa tanggungjawab ketua panitia? Kita sekolah rendah kan. Maksudnya ketua panitia itu sendiri kita memahami konsep pelaksanaan dan kepentingan PBD, memimpin dan membimbing pelaksanaan PBD, memastikan arahan pelaksanaan dipatuhi, mengadakan mesyuarat penyelarasan PBD, memantau pelaksanaan PBD, mengaturkan PLC, memantau intervensi. Maksudnya intervensi ini kalau kita tengok dalam pengurusan panitia, okey, di situlah adanya PLC. PLC untuk menyelesaikan isu-isu pengajaran di dalam kelas. Jika kita menyelesaikan isu di pengajaran dalam kelas, maksudnya kita punya kualiti pengajaran akan semakin meningkat. Di situlah peningkatan profesionalisme sebagai guru. Dan daripada PLC itu, maka lahirlah kajian tindakan. Tapi kalau kita sebut mengenai kajian tindakan, rata-rata rakan guru memang kurang berminat. Maksudnya kerana bukan kurang berminat. Kenapa? Berformat, kita tidak ada masa sangat pack. Jadi kita ada satu lagi yang telah saya cuba bantu rakan-rakan ketua panitia. Tidak perlu buat kajian tindakan, kita hanya perlu tulis penulisan pemula. Okey, apa itu penulisan pemula? Okey, sebelum itu kita tengok di sini betapa standard 31.2 itu tidak berpisah dengan PBD itu. Kalau kita tengok di 31.2.2, bagaimana program pendidikan kualiti guru pengajar diurus secara terancang. Di dalam inilah terlaksananya adanya PLC. Okey, bagaimana program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional. Di dalam inilah kita boleh bercerita mengenai PBD murid. Maksudnya macam mana kita meningkatkan kualiti murid, macam mana PBD kita perkasakan. Apakah PLC, kita ulang kaji sedikit. Okey. Perkongsian kemahiran antara guru berkaitan dengan isu-isu berkaitan proses pengajaran secara berterusan selagi isu tidak selesai. Tujuannya apa? Untuk membuahkan hasil yang baik. Maksudnya menghasilkan PDP yang berkesan. Okey. Ini adalah contoh ya, penulisan pemula yang boleh menggantikan kajian tindakan yang agak sukar untuk ditulis oleh rakan-rakan. Apa itu penulisan pemula? Kita catatkan apa isu. Kita bincangkan isu yang berlaku. Kenapa murid itu tidak boleh mendarab dengan baik? Jadi apa? Kita bincangkan apa penyelesaiannya dan apa impaknya.
Itulah yang sepatutnya dibangunkan, diterapkan di dalam panitia supaya kualiti pengajaran guru itu semakin meningkat. Okey, ini merupakan contoh pengurusan fail PBD yang telah dilaksanakan. Okey. Ini contoh sahaja ya rakan-rakan, tidak semestinya rakan-rakan mengikut seperti ini. Ini hanya contoh. Maksudnya sebenarnya setiap guru dia memang kena ada fail PBD. Kalau dia ada 5 subjek, dalam fail itu ke-5 subjek ada mengenai PBD. Maksudnya adakah surat lantikan pentaksir, surat akuan penerimaan pentaksir, di SKP, SP, senarai. Ini hanyalah contoh sahaja. Okey, ini adalah contoh daripada salah seorang rakan guru bimbingan saya pada tahun ini, Cikgu Abby Haryani daripada SMK Lajau. Okey, beliau merupakan seorang ketua panitia RBT, pengawas jadual SMK Lajau, guru mata pelajaran RBT, guru mata pelajaran matematik. Okey, dan mungkin ada lagi tugas-tugas lain lah. Okey, ini contoh saja ya. Okey, mari kita tengok. Ini oleh kerana dalam suasana sekarang kita bekerja dari rumah, maka mereka bersetuju untuk meletakkan fail PPD itu di dalam Google Drive. Maksudnya dalam Google Drive D5 dan semua guru boleh mengakses ke dalam Google Drive tersebut. Okey, so dia telah menyimpan di sini semua. Maksudnya dalam ini semua ada ahli Votek bidang multivet, dan ini untuk AB sendiri punya file lah. Dalam file AB tersebut ada file pengurusan PBD. Okey, kemudian apa yang ada dalam file PBD tersebut dia tambah lagi 7. Ini terpulang kepada rakan-rakan. Okey. Kemudian apa lagi yang terdapat dalam tu di SKP. Okey. SPI pun dia letak. Dia letak SPI juga ya. Dia letak borang transit RBT tingkatan 3, tingkatan 1. Maksudnya subjek yang dia ajar lah. Matematik, ada matematik juga di sini nampak sebab dia mengajar tingkatan 1 matematik dan RBT tingkatan 3. Okey. Okey, ini adalah contoh borang transit yang Cikgu Abby telah sediakan. Ini okey, contoh-contoh PBD yang telah dilaksanakan. Dan ini contoh perekotan yang ditransfer. Ini yang telah ditransfer ke dalam borang perekotan PBD yang kita kena laporkan 2 kali setahun. Okey. 2 kali setahun. Okey, dia juga meletakkan instrumen RBT di sini. Dia letak lagi mudah, sederhana, sukar. Itu terpulang pada rakan-rakan ya. Okey, terpulang. Okey, kemudian mari kita tengok tanggungjawab guru mata pelajaran. Semestinya guru mata pelajaran mesti memahami konsep sebenar-benarnya apa kepentingan PBD, kerana inilah amanah kita sebagai seorang guru. Okey, melaksanakan PBD seperti yang dirancang, sebab itu perancangan RPH tadi sangat penting. Menghadiri sesi PLC untuk mendapat input, perkongsian profesional, merekod, membuat catatan PBD, membuat pentaksiran secara adil dan seksama dan menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Ini pun ada terletak di dalam RPH tadi, memaklumkan kepada semua murid yang hendak ditaksir. Jadi selama ini kita tidak perlu maklumkan, sila maklumkan. Jadi sekali lagi ingin saya tekankan mengenai penghayatan di SKP. Wajib, mesti kita nampak dalam di SKP itu ada SK, ada SP dan ada standard prestasi yang harus kita pahami. Okey, jadi mari kita mesti cuba memahami pelaksanaan dan kepentingan PBD. Jadi ini contoh saya berikan bagaimana kita melaksanakan pentaksiran. Okey, jadi saya menggunakan contoh di SKP tingkatan 4 dan 5. Kalau kita nampak K4 di sini, dia di tahap mengaplikasi, menganalisis, menilai. Ini sebagai tambahan ilmu lah. Okey. Jadi saya berikan satu contoh bagaimana pelaksanaan PBD dilaksanakan. Saya mengambil contoh pelajaran tingkatan 4 iaitu 5.0 rangkaian dalam teori graf. Okey, jadi ini adalah SKSP-nya. Okey, ini contoh. Jadi dalam ni ada SP. Maksudnya satu apa? Maksudnya kita kena tahu semua ni. Baru kita boleh menulis RPH dengan lebih mudah. Jadi kalau kita tengok, okey, bukan saja RPH lebih mudah, bagaimana kita melaksanakan pentaksiran. Kalau kita tengok di sini ya, TP1, mempamerkan pengetahuan asas tentang rangkaian. Maksudnya ini contoh pentaksiran yang digunakan untuk menguji murid. Adakah dia boleh? Jika tidak boleh, apa salahnya? Mungkin esok kita ulang lagi.
Okey, kita bagi lagi. Kita masuk, kita mengenal pasti. Ini TP2 mempamerkan kepahaman tentang layar, makin upgrade, nampak? TP2 kan. Kemudian TP3 mengaplikasi kepahaman tentang rakyat untuk melaksanakan tugas mudah. Kalau sebelum ini kita diberi graf, tapi sekarang kita disuruh melukis. Maksudnya dia semakin sukar. Setelah diletakkan mengaplikasikan. Dia sudah terletak semakin sukar, kita kena lukis sendiri. Okey, jadi pada hari ini kalau ikutkan kita ada 3 TP lah kan. TP 1, 2, 3. Maksudnya 3 arah yang ingin dilalui. Okey. Tapi mungkin kita hanya mampu 2 TP terpulang. Jadi apa perbezaan PBD dan PBS? PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah. PBD ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PDP. Itu beza PBS dan PBD. Okey, apakah betul-betul yang terlibat? Semua KSSR dan KSSM. Okey, dari tahun 1 hingga 6, 3 tahun 1 hingga 3 tahun 5. Okey, bagaimana memastikan kualiti pentaksiran bilik yang dilaksanakan? Mestilah pihak pentadbir melakukan pemantauan. Yang tadi itulah pengkualitian itu kan. Mesti ada penjaminan kualiti tersebut. Barulah berlaku kualiti di dalam PBD. Ini jawatan kuasa ya. Okey, mengapa tiada siaran atau pekeliling untuk melaksanakan PBD? Kerana surat pekeliling bagi melaksanakan KSSR Semakan 207 SPI bilangan 8216 manakala surat pekeliling. Di sinilah terletaknya PBD. Kerana pentaksir ini dinyatakan dalam DSKP. Maksudnya memang ada SPI, memang ada pekeliling. Memang ada pekeliling. Ini contoh perikutan PBD. Ini yang disediakan oleh BPJ itulah. Sebenarnya di dalam itu pun sudah ada TP 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau kita klik sebelah kanan tu, memang ada. Ini contoh borang transit atau borang semak, setara semak yang mungkin memudahkan rakan-rakan guru lah sebenarnya. Ini contoh lagi yang untuk memudahkan kita di dalam kelas. Okey. Jadi rasanya itu sahaja untuk hari ini perkongsian saya mengenai PBD. Yang paling penting sekarang adalah sejauh mana kita melaksanakan PBD itu dengan sebenar-benarnya. Sejauh mana kita telah menggunakan DSKP untuk pelaksanaan PBD. Adakah kita buat postmortem pasal PBD contohnya, menunjukkan betapa seriusnya kita terhadap PBD ini. So, mungkin kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih semua.